di atas pelajar-pelajar di NUS, dan kami dapati bahawa pelajar tidak mendengar lebih daripada 20 minit. So after 20 minutes you are not listening to me. You're thinking about your WhatsApp seperti dikatakan tadi, Facebook dan sebagainya. So I'm not going to talk more than 20 minutes. Saya akan berkongsi sedikit sebanyak dan saya akan tanya banyak soalan kepada sesiapa saja yang ada di sini pada hari ini. So watch out, you will be called upon to say something later on. Dan saya akan cakap tentang bagaimana belia boleh menjadi pelopor pemikiran. Belia adalah satu golongan dalam masyarakat yang banyak berfikir. Masalah yang kita ada pada hari ini ialah belia-belia yang kita ada tidak memikirkan tentang perkara-perkara yang penting bagi hidup mereka. Jadi saya nak mulakan dengan mengatakan bahawa saya juga seperti awak dahulu. Saya juga adalah satu daripada pelajar di Tampines JC. I'm not supposed to see that one first. Okay, this is the problem with technology. Okay. Saya juga adalah pelajar di Maktab Rendah Tampines, dan seperti awak juga, saya juga dulu nampak selenga sedikit dan selenga, inilah dia selenga dan seperti kamu juga, saya juga tidak lihat diri saya sebagai seorang yang akan menjadi penceramah di Universiti Singapura. Apabila ditanya boleh cikgu seperti Cikgu Rosima, awak dah besar nak jadi apa? Padahal dah besar. Saya rasa pada waktu tu saya nak jadi seperti Suhaimi Yusof, seperti Maizura dan sebagainya. Sebenarnya saya ni nak jadi selebriti, tak menjadi. Nak jadi Hafiz O, yang di radio tu siapa? Fiza O dan sebagainya. Dan memang kebanyakannya pelajar daripada Tampines JC akan menjadi selebriti. Tetapi apabila saya tamat pengajian di Tampines JC, saya dapati bahawa menjadi selebriti ini bukanlah satu perkara yang saya hendak lakukan bagi hidup saya. Dan pada hari ini, seperti saya nak tunjuk ni tadi, saya sudah pun orang kata mendirikan keluarga dengan anak yang sangat ramai. I do not encourage you to do this unless you want to get white hair at the age of 39 years old. Dan saya juga ada satu mempunyai keluarga yang besar. Kenapa saya tunjuk gambar ni? Saya ingin memberi gambaran bahawa apa saja yang saya akan katakan kepada kamu semua pada hari ini adalah perkara yang selalu saya bincang dengan keluarga saya sendiri. Jadi anak saya yang nombor satu, ini nampak nombor satu, sebenarnya ini yang nombor satu. Dia sudah pun di peringkat menengah 3 sekarang. Dan banyak perkara-perkara yang saya bincang dengan beliau adalah mengenai belia sebagai pelopor pemikiran. And I encourage all of my kids, including this one, this is only 11 months, to think a lot, to read a lot, and to reflect a lot. Okay? And you can see from their faces, dia dah jadi profesor sebelum menjadi profesor, bukan mata sekarang. Okay, so sebelum saya mulakan tentang topik perbincangan pada hari ini, saya nak tanya kamu semua soalan yang pada saya kamu pun dah tahu jawapannya. Mari kita cuba adakan sedikit discussion atau perbincangan mengenai cabaran belia pada hari ini. Tadi ucapan dasar telah mengenengahkan masalah internet dan sebagainya. So if I were to ask you today, apakah cabaran belia pada hari ini, cabaran-cabaran yang sangat genting dan penting pada hari ini? So can somebody say something? Ya. Tekanan apa? Teman sebaya. Tekanan? Dari teman sebaya. Daripada teman sebaya. Apa tekanan tu? Dia tekan apa? Oh, dia tekan pemikiran kita. Untuk buat apa? Untuk buat perkara yang tidak baik, tapi kadang-kadang bayar. Tapi positif. Okey, jadi tekanan daripada rakan-rakan kita. Pertama, peer pressure, which is a big thing now. And banyak kajian-kajian telah dilakukan di Singapura mengenai isu the intake of drugs in Singapore. Banyaknya orang mengambil dadah kerana tekanan daripada kawan-kawan dan juga merokok dan sebagainya. So that's one. Kedua, cabaran belia pada hari ini. Kita banyak belia kat sini Take note Siapa lagi?
Say something, I'm giving up on you. Aku tahu kan, lain-lain semua tak. Apa lagi gambaran? The right things in life. Tulis tu, belia tidak tahu bagaimana untuk memberi priority kepada perkara yang lebih penting daripada perkara yang tidak begitu penting. Mendahulukan perkara yang penting. Yang penting didahulukan, yang tak penting diketepikan. Kedua, prioritization. So first is peer pressure, second is prioritization. Third, boy over there, the blue one. Apa lagi cabaran belia? Apa lagi cabaran belia? Jelas sikap kami Cabaran belia ialah dia selalu diam bila orang tanya soalan. Tidak apa? Tidak ada masa. Belia tidak ada masa pada hari ini, betul ke? Saya tak rasa belia tak ada masa. Belia tidak tahu membahagi masa. Mengetuai diri kita sendiri, kita dapat mengetuai orang-orang lain, menjadi pelopor bagi orang-orang lain. Jadi bila kita cakap pasal thought leadership, apa yang saya maksudkan tentang thought leadership ni atau pelopor pemikiran ialah manusia-manusia atau belia yang dapat memberi diagnosis bagi masalah-masalah di dalam masyarakat. Sebagai seorang belia, kamu harus peka tentang masalah di dalam masyarakat kamu sendiri. Kerana kalau kita tak tahu masalah di dalam masyarakat kita tak tahu bagaimana kita boleh merubah masyarakat itu. Ada orang cakap dengan saya, oh masyarakat saya tak mempunyai masalah. Everything happy go Lego. Cakap. And there's no such thing. There are always problems in society and you must recognize the problem. So to be a thought leader, you must first diagnose problems in your society. If I ask you now, masyarakat Melayu di Singapura, apakah masalah yang paling terteruk sekali di dalam masyarakat Melayu di Singapura? If I ask you now, what is it? Ni kalau cakap orang Melayu marah tapi kena cakap juga. Apakah masalah yang paling terteruk di dalam masyarakat Melayu di Singapura? Maktab rendah, Meridian, ada kat sini tak? West Meridian JC, West Meridian JC. Apakah masalah yang terteruk di dalam masyarakat Melayu di Singapura? Apa? Meridian JC? Banyak tengok bola kan? Raffles JC, here. That's Raffles JC, right? Masalah yang terteruk di kalangan masyarakat Melayu di Singapura apa? Dada. Is she correct? Is it dada? Tidak. Apakah masyarakat yang terteruk? What? Orang Melayu? Saya dengar tadi apa? Orang Melayu malas. Betul ke orang Melayu malas? Betul Saya tak percaya yang orang Melayu malas. Kalau kita tengok mak-mak Melayu, mereka kerja daripada pagi sampai tengah hari, balik jaga anak, sebelum nak tidur kerja lagi, baru besok pagi bangun lagi. Tak ada, orang Melayu tak malas. Masalah yang terteruk dalam masyarakat Melayu pada hari ini, tanpa kita ketahui, adalah masyarakat seks di luar nikah. Sehingga umur yang terendah adalah 12 tahun. I'm not fudging the statistics. Boleh check dengan MCYS. Orang Melayu lebih banyak masalah seks di luar nikah daripada bangsa-bangsa lain. Jadi inilah kita panggil sebagai pelopor pemikiran, mengetahui masalah masyarakat kita supaya kita boleh keluar daripada masalah tersebut. Siapa disagree with me yang masalah masyarakat Melayu ialah seks di luar nikah? Anybody disagree with me? I'm the only one who's disagree with me. Anybody disagree with me? Siapa ada dengar yang kawan-kawan awak atau keluarga atau siapa yang ada masalah seks di luar nikah? Semua keluarga baik-baik semua tak ada masalah. Nanti dah hari raya,
awak akan dengar semua cerita-cerita ni Sedih kalau kita lihat masyarakat Melayu di Singapura. Kedua, apabila kita dah tahu ada masalah di masyarakat kita, sebagai pelopor pemikiran, kita cuba mencari idea dan solusi bagi masalah tersebut. Sebab saya cakap tadi, kalau masalah orang Melayu di Singapura adalah seks di luar nikah, kita tahu bahawa masyarakat Melayu mempunyai masalah di peringkat belia. Bagaimana belia boleh menolong belia-belia yang lain untuk menjauhi diri mereka daripada seks luar nikah? Ini kita nak kena adakan aktiviti-aktiviti dan program-program yang tertentu. Kalau kita tanya ustaz-ustaz, mereka kata tanamkan iman di dalam hati mereka. Macam mana nak tanam iman? Letaklah takwa. Macam mana nak masukkan takwa? Masukkanlah ajaran Islam. Semua masuk, tak masuk. Jadi apa solusinya? Kita harus fikirkan. Ini saya nak awak fikirkan. Dan saya tak rasa hanya dengan pengajian agama orang Melayu boleh berubah. Kerana orang Melayu pun dah tahu agama. Mereka tak buta agama, mereka tak menghayati agama. Itulah masalahnya sekarang. Ketiga, menjadi pelopor pemikiran ialah kita bermula dengan perkara yang kecil, in small scale efforts, yang akan menjadikan perkara itu menjadi perkara yang besar. Berarti you start small, and by starting small it will grow big. Berarti apa? Sebagai pelopor pemikiran, kamu tak perlu melakukan sesuatu yang boleh merubah masyarakat. Sebagai pelopor pemikiran, perkara pertama yang kamu harus lakukan ialah untuk merubah orang yang terdekat dengan kamu. If you look at the greatest thinkers in the world today, including Steve Jobs, he didn't want to change the minds of the entire world. He wanted to change the minds of his own friend actually. Kalau awak baca biografi Steve Jobs, dia cuma nak tunjukkan pada kawan dia, dia boleh rubah, dia boleh membina sesuatu yang akan merubah pemikiran mereka. Kalau kita boleh berubah pemikiran kawan kita, kita boleh merubah pemikiran dunia. And this is what a thought leader is all about. You don't change something big, you change something small. Because small things lead to the big things. So that's the third thing. And last but not least, seorang pelopor pemikiran menggunakan logik, menggunakan bukti dan menggunakan dirinya sendiri sebagai cara untuk merubah orang lain. So seperti saya mulakan tadi, saya adalah satu daripada anak Tampines Junior College. That's Dan saya menggunakan diri saya sendiri sebagai contoh bagi kamu untuk merubah diri kamu sendiri. Kalau seorang yang masuk ke Tampines Junior College boleh menjadi seorang profesor di universiti, saya yakin kamu semua, jika kamu rubah pemikiran kamu, boleh menjadi orang yang lebih berjaya daripada diri saya sendiri. Jadi, as we say, it's easy to talk, it's difficult to talk. A talk leader walks and then he talks. Sebab kita ada di dalam Islam, bermulalah dengan amal. Bermulalah dengan amal. Kemudian tingkatkan amal kamu dengan ilmu dan mengajak orang lain juga untuk beramal. And this is the difference between a thought leader and someone who only does things for his own self. Okay? At this point in time, ada soalan tak? Ada apa-apa isu tak awak nak raise up? Ini saya nak cuba dapat balik your attention pasal dah past 20 minutes. Dia dah fikir pasal SMS ni semua. Ada apa-apa tak? So now I'm going to talk a bit more about apa yang saya dah lakukan. Apabila saya tamat belajar selepas PhD, apa yang terjadi ialah saya lihat orang Melayu, orang apa? Melayu. Kalau tak ada dia jadi apa? Dia jadi layu. Orang Melayu, dia tak tahu sejarah Melayu. Kalau kita tanya orang Melayu, siapa kat sini orang Melayu kat tangan? Siapa kat sini? Oh, dia tak tahu pun dia orang Melayu Kalau kita tanya orang Melayu,
Apa nama datuk kamu? Mereka tahu tak? Nama datuk apa? Nama datuk saya Datuk. Nama datuk apa? Sugiman. Awak orang Jawa. Nama datuk apa? Ismail. Nama datuk apa? You. Ya. Iman. Leman. Awak orang Melaka. Kalau saya tanya nama moyang apa? Nama moyang apa? Ya. Coba? Nyaman. Moyang? Moyang sebelah bapak. Ha? Okey, tahu nama. Nama moyang apa? Nenek moyang. Dia lepas nenek, lepas moyang, nenek moyang. Dia nak kena tanya siapa guru Melayu awak? Saya nak seks sama dia. Lepas moyang kita panggil buyut. Betul tak? Dia pun tak tahu apa benda ni, apa benda buyut. Apa nama buyut? Apa nama buyut awak? Nama buyut saya tak tahu. Apa nama buyut awak? Ali. Bagus. Awak bukan orang Melayu kan? Awak orang Melayu? Dia orang tak tahu. Tapi dia tahu nama buyut dia. Apa nama buyut awak? Apa nama buyut? Tak tahu. Jadi kita lihat orang Melayu. Saya rasa bangga awak tahu at least nama moyang. Saya boleh kasih ceramah di masjid, saya tanya pakcik, apa nama moyang pakcik? Nama moyang saya tak tahu. Semua tak tahu. Ini adalah masalah masyarakat Melayu. Mereka tak tahu dari mana mereka datang. Mereka tak tahu nama nenek moyang mereka. Kerana mereka tak tahu sejarah mereka sendiri. Mereka hilang apa? Jati diri. They are not proud of themselves. Sebab orang Melayu paling senang masuk gangster Cina. Jadi kalau masuk gangster, salah kau, kampui, capui, yo ayo, shojiho. Kenapa dia masuk gangster Cina? Kerana dia tak mempunyai jati diri sendiri. Jadi bila saya balik belajar, saya lihat orang Melayu tak suka sejarah Melayu. Jadi saya jadikan satu aspirasi bagi diri saya sendiri. Saya nak orang Melayu tahu sejarah Melayu. Walaupun saya bukan orang Melayu. Dilahirkan, bapa saya Arab, mak saya India, tapi semua ada cakap bahasa Melayu. Jadi bagaimana nak rubah pemikiran orang Melayu supaya tahu sejarah Melayu? Saya menulis. Pertama, saya tulis pasal Raffles, bukan Raffles Junior College. Saya tulis bagaimana Raffles melihat orang Melayu dan Raffles memandang rendah kepada orang Melayu. Berhenti jangan belajar kat Raffles lagi. Dan saya terus lagi tulis buku tentang isu Natra, bagi memberitahu orang Melayu bahawa Islam di Singapura adalah seperti sedemikian kerana isu Natra ni. Isu Natra adalah a turning point in the history of Islam in Singapore and in the whole of Southeast Asia. Orang Melayu baca tak buku yang first? Tak baca. Ada sikit di Malaysia mereka baca, mereka dah sedar. Second book keluar, orang baca tak? Ada di Malaysia juga. Di Singapura tak banyak orang interested pasal isu sejarah. Tak cukup, saya tulis lagi pasal orang Melayu di Singapura. Apakah keadaan orang Melayu di Singapura? Buku ketiga ni, ada orang yang di dalam kerajaan, mereka dah nampak, okey, ada some value in Malay history. Tak cukup pada saya untuk menjadi pelopor pemikiran. Kita nak kena hit hard and hit strong so that you can change people's minds. So go on lagi, tulis pasal orang Melayu dan kontribusi mereka di Singapura. Saya rasa tak cukup kerana orang Melayu belum lagi sedar tentang diri mereka sendiri, tentang sejarah mereka sendiri. Tulis lagi satu buku atau terbitkan lagi satu buku dan beri tajuk dia apa? Tajuk dia apa? Melayu. Orang Melayu, bangunlah, tahulah sejarah kamu sendiri. Orang Melayu baca tak buku ni? Tak baca. Tak baca
saya rasa tak puas hati, saya cakap dengan isteri saya, mesti kasih lagi satu. Dan this time, make it radical. Baru fikir orang Melayu baik. Apa yang saya nak tunjuk ni ialah, bila awak nak jadi pelopor pemikiran, apakah perkara yang terbesar dalam orang Melayu ni? Orang Cina pun boleh jawab ni saya tanya orang Cina bagus. Chinese, yeah, you. Apakah perkara yang terbesar dalam orang Melayu? Bila awak pergi rumah orang Melayu, pernah pergi rumah Melayu tak? Itu tidak. Ni nak kena expand your networks. Apakah perkara yang terbesar dalam rumah orang Cina? What's the biggest thing in your house? Sofa paling besar. Dia terbalik pula. Peli saja. Perkara yang paling terbesar di dalam rumah orang Melayu adalah perabot yang diisikan dengan perhiasan-perhiasan. Mangkuk-mangkuk, betul tak? Saya nak cari rumah, nak beli rumah baru. Semua rumah Melayu yang saya pergi mempunyai perabot yang besar. Saya tanya makcik, satu makcik di Woodlands, makcik, kenapa makcik ada perabot ni di rumah? Bila hari raya ramai orang datang, anak-anak saya punya kawan semua ada. Jadi semua pinggan-pinggan semua saya letak sini. Apa fungsi perabot tu? Sebenarnya tak ada fungsi. Perkara kedua yang terbesar selain daripada TV ialah langsir. Langsir daripada kerawang-kerawang tu bila masuk kepala kita pening sikit. Pasal pelopor pemikiran langsir pening. Orang Melayu, masalah orang Melayu ialah seperti tadi yang dikatakan, mereka tak tahu memberi yang hak pada yang berhak. Dia banyak beli benda-benda gini, tapi anak tak boleh bayar yuran atau pergi tuition. Benda yang tak ada fungsi yang mereka tekankan. Jadi apa yang kita harus rubah? Kita harus rubah perabot yang besar tu pergi bilang mak, jadikan dia perabot buku. Kalau awak dapat peluang untuk pergi ke luar negeri, belajar di England, rumah Mud Rock English Rocker akan ada satu corner semua buku rock dibaca. Tapi orang putih ni dia ada habit, dia suka baca novel. Jadi bila saya belajar buat PhD saya, naik kereta api, Mud Rock, rambut panjang, baca novel. Jadi we must change this. Membaca dan mengambil daripada apa yang terbaik daripada masyarakat-masyarakat yang lain. Dan saya nak akhiri dengan mengatakan bahawa untuk menjadi pelopor pemikiran, kita nak kena berani bercakap, berani melakukan apa yang kita rasa adalah terbaik bagi masyarakat kita, dan jangan lihat belakang, atau kita kata dalam cerita-cerita Melayu, jangan pandang belakang. Nak kena berani. Saya beri contoh anak murid saya sendiri ni di sini. Syakir. Bila saya baru kenal dia, beliau kata beliau ada bisnes. Saya dah mati, je budak ni ada bisnes. Dia jual tudung ke apa ni. Tapi dia kongsikan pada saya, bisnes dia dalam bidang komputer dan sebagainya, membuat network dan sebagainya di Indonesia. Beliau menjadi satu anak murid pelajar NUS yang menjadi kebanggaan bagi NUS sendiri. Jadi kita lihat, orang yang boleh melakukan sedemikian, saya takut nak buka bisnes, adalah orang yang mempunyai keberanian. Do not be timid. Satu masalah orang Melayu, dia timid. Dia berani bergaduh pasal mata air dia. Awak lu kacau rupiah mata air. Awak pecah rupiah muka sekarang. Itu dia berani. Orang kacau mata air dia berani. Dia boleh gaduh, dia pakai parang dekat ITE kan, lalu-lalu. Saya di Brunei. Saya di Brunei dapat berita tu, saya cakap memang tipikal lah. Dulu aku buat macam barang. Tapi kita berani di dalam perkara yang apa? Perkara yang tak guna dan tak baik. Sepatutnya kita berani dalam perkara yang akan membawa kepada kebaikan masyarakat. Last bonus slide. Tahu siapa yang awak nak cuba rubah? Your audience. Ketahuilah diri-diri mereka, pelajari mereka, tahu apa yang mereka suka supaya kamu dapat merubah mereka.
Dan last but not least, celebrate diversity. Untuk menjadi pelopor pemikiran, awak nak kena tahu bahawa awak juga mempunyai kelemahan. Orang yang tahu kelemahan diri mereka sendiri boleh menjadi orang yang berjaya. Orang yang tak tahu kelemahan diri mereka sendiri akan rasa mereka adalah orang yang mencukupi. Sebab orang, kalau awak lihat, mereka yang berjaya di dalam kerjaya mereka, mereka selalu mendengar idea-idea orang lain. Mereka, kita panggil dalam bahasa Melayu, mereka buka telinga. Buka telinga dan dengar. Take people's ideas and consider them and put it in your head to develop new ideas. So saya nak akhiri dengan mengatakan bahawa kamu semua mempunyai potensi untuk menjadi orang yang berjaya, untuk menjadi belia yang berjaya. Tapi ia harus bermula dengan merubah mata pemikiran kita, mempunyai visi yang betul dan mengetahui bahawa kita semua boleh menjadi pelopor pemikiran bagi masyarakat kita. Kedua adalah pakaian. Kedua adalah pakaian. Baru-baru ni diorang buat baju kurung baru, hipster baju kurung. Dah nampak tak hipster baju kurung? Hipster baju kurung kira baju kurung, saya panggil baju kurung mat kental lodeh. Mat kental ni baju kurung. Dia kira dia dah campur baju kurung dengan baju barat. Dah jadi nampak kelakar. Jadi pakaian kita, they say in English, clothes define a man. Clothes define a man. What you wear tells us what you are. Jadi pakaian kita harus mencorakkan kebudayaan kita. Satu bagusnya orang Melayu di Singapura, hari raya masih lagi pakai baju Melayu. Orang Cina dah tak lagi. Orang India pun masih ada lagi pakaian mereka. Tapi kita jangan hanya pakai baju Melayu hanya untuk hari raya saja. Jagalah pakaian-pakaian Melayu untuk apa-apa event, ada apa-apa keramaian yang ada. Jadi perkara yang saya nak tekankan pertama ialah bahasa kita. Bahasa menunjukkan bangsa Melayu. Jadi tekankan aspek bahasa dulu supaya kita dapat menangani masalah asimilasi atau tidak asimilasi. Okay. Terima kasih. Sebenarnya kami guru-guru juga korek tentang masalah ini. Pelajar yang berfikir dalam bahasa Inggris dan menulis isi dalam bahasa Melayu. Karena bila menjadi ayat saja janggal bunyi ayat tersebut. Kerana pemikirannya dalam bahasa Inggris dan ini diperkali dengan kemasan bahasa Melayu mereka yang tidak kuat. Baik, seterusnya kami buka kepada pelajar untuk tanyakan soalan. Silakan. Ada pelajar dari maktab rendah yang lain atau dari madrasah? Tadi sudah diberitahu dari malu ya. Silakan. Nama saya Nabila Yang lain tak kaget ya? Maktab Rendah Innova. Dan soalan saya ialah, adakah masyarakat Melayu terlalu mengakur kepada persepsi yang kita malas times sehingga ini menghindari kita untuk memaju di Singapura seperti masyarakat lain? That's what you're trying to ask me. Adakah orang Melayu malas? This is the question I always ask students. Adakah orang Melayu malas? Kalau betul orang Melayu malas, orang Melayu malas, saya galakkan orang yang bukan Melayu pergi ke rumah orang Melayu. Yang pertama awak akan nampak bukan saja yang perhiasan tadi saya cakap tu rumah orang Melayu sentiasa bersih. Rumah orang Melayu sentiasa teratur. Sampai dekat dalam bilik air pun ada langsir. Terperanjat di rumah orang Melayu. Dekat dalam bilik air pun ada langsir. Betul makcik. Dan rumah orang Melayu sentiasa berhias. Kalau awak pergi rumah orang Cina, dia basic.
Semua flat, semua kat tepi, semua putih. Awak tak percaya, pergilah rumah mendiang Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Rumah dia tak ada apa-apa pun. Ada meja kat tengah, lain semua warna putih. Bapak saya dulu kerja di restitution, pergi repair kat rumah dia, betul peranjat. Ini Perdana Menteri apa? Rumah tak ada apa-apa barang. Orang Cina dia praktikal. Orang Melayu dia meluangkan banyak masa untuk menghiaskan rumah dia. Bererti orang rajin, bukan tapi dia sangat rajin dengan perkara yang merugikan mereka. Dan ini yang saya nak rubah sekarang. Memang bila saya cakap benda ni, orang Melayu tergaris, terguris, tergiris hati dia. Dia dah garis tak payah, dia guris, dia giris lagi. Dia marah. Saya pernah kasih ceramah di Masjid An-Naim. Makcik tu sampai datang kat saya. Saya cakap orang Melayu ada satu habit, satu habit di mana mereka suka letak gambar-gambar keluarga mereka dekat rumah. Banyak letak gambar-gambar keluarga mereka. Saya cakap ada kajian yang menunjukkan bagus kita letak gambar-gambar tersebut, tapi juga ada kesan negatif bila kita letak gambar-gambar di rumah. Kesan negatif yang pertama ialah kita letak gambar kita itu waktu muda, betul tak? Sekarang waktu muda slim, fit, very nicely chisel, semua ada chisel kat sini, six pack semua ada. Sekarang kita dah tua, dah gemuk menepun. Lihat gambar yang muda. Banyak kajian menunjukkan kemurungan di kalangan orang tua disebabkan juga daripada gambar-gambar lama yang mereka lihat. Mereka they experience depression, kemurungan kerana gambar-gambar tersebut. Jadi saya cakap lebih baik kita turunkan gambar-gambar tu, letak benda-benda yang lain yang boleh memberikan kita motivasi. Makcik pengamuk, habis ceramah dia datang dia serang saya. Saya betul-betul tak setuju dengan profesor cakap macam gini. Rumah saya banyak gambar, gambar cantik-cantik anak-anak saya, tapi anak saya tak suka saya letak gambar tu. Tapi saya letak gambar tu. Pada saya baik untuk keluarga saya. So apa masalah orang Melayu? Masalah orang Melayu bukan orang Melayu malas. Orang Melayu suka tekankan perkara-perkara yang tidak diperlukan dan kebanyakannya perkara itu merugikan mereka. Contohnya, lagi satu contoh, ialah pergi jemputan orang kahwin. Ini kalau saya cakap di Brunei dan Kecoh. Tiap-tiap minggu orang Melayu pergi jemputan. Hari apa? Saturday dan Sunday. Pergi jemputan makan apa? Makan apa? Nasi biryani. Satu pinggan nasi biryani mengandungi 1,200 calories. Now let me go to medicine power. 1,200 calories memerlukan kamu untuk exercise selama 8 jam berturut-turut untuk menghilangkan 1,200 calories. Kalau awak makan Saturday, Sunday, dia kalau Saturday, Sunday jemputan maknanya 3-4 jemputan. Berapa ribu calories dah masuk dalam badan? Beribu-ribu. Itu sebab orang Melayu adalah masyarakat yang banyak mengalami penyakit darah tinggi, kencing manis dan barang, sekarang barang. Kerana jemputan. Ini doktor-doktor tanya saya, kenapa orang Melayu banyak penyakit? Pasal banyak pergi jemputan orang Melayu. Dia rajin pergi benda tu. Tapi dia tak rajin, dia tak rajin bersenam. Sebab saya punya solution, kurangkanlah pergi jemputan orang kahwin. Orang saya tiap-tiap minggu ada orang kasih kad suruh datang. Yang terdekat dengan saya datang. Yang saya